Datuk Seri Anwar desak dunia sokong genjatan senjata di Gaza selama-lamanya. Adun Bersatu lafaz ikrar sokong MB Selangor. Hadi selar kerajaan Laung Madani tapi langgar ajaran Nabi. Wartawan tidak perlu kad media untuk jalankan tugas. Ramasamy mohon tuntutan balas Zakir Naik ditolak. Cikgu Bat nafi hina agung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Bersama saya Mirakilah dalam Netstep News edisi petang 6 Mac 2024 bersamaan 25 Syaban 1445 Hijrah. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Perdana Menteri Malaysia gesa gencatan senjata dilaksanakan serta-merta dan selama-lamanya di Gaza. Pada sesi pemukiman sidang kemuncak ASEAN Australia, Datuk Seri Anwar mengingatkan pemimpin ASEAN dan Australia bahawa semua negara anggota ASEAN dan Australia telah mengundi menyokong Resolusi Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB pada Disember 2023 yang menuntut gencatan senjata kemanusiaan. Kata Datuk Seri Anwar, situasi di Gaza terus menjadi bertambah teruk dan setakat ini lebih daripada 30,000 orang awam Palestin telah terbunuh, termasuk lebih daripada 12,000 kanak-kanak, manakala bayi yang tidak berdosa mati kelaparan dan kebuluran hampir pasti terjadi. Justru beliau desak gencatan senjata yang segera dan selama-lamanya amat diperlukan. Perdana Menteri berkata, pemberian bantuan kemanusiaan yang selamat, cepat dan tidak dihalang kepada orang awam yang tidak bersalah di seluruh Gaza perlu dibenarkan serta dipertahankan. Malaysia juga menggesa supaya negara-negara tidak mendahului keputusan siasatan ke atas tuduhan baru-baru ini yang membabitkan beberapa anggota Agensi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk Pelarian Palestin UNRWA selain mempertimbangkan semula hukuman kolektif yang dikenakan serta menggesa agar sokongan keuangan kepada UNRWA dapat dipulihkan. Adun Selat Kelang Abdul Rashid Asari menyatakan sokongannya kepada kepimpinan Menteri Besar Selangor Amiruddin Syari hari ini. Menerusi satu kenyataan, keputusan itu dibuat dengan rela hati dan tanpa paksaan. Katanya ucapan Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah yang memuji pentadbiran Kerajaan Negeri Selangor yang berada di landasan tepat demi kemajuan negeri dan kesejahteraan rakyat mendorong beliau untuk membuat keputusan itu. Beliau juga berkata langkah itu adalah akibat daripada beberapa siri tindakan Perikatan Nasional, terutamanya Perikatan Nasional Selangor yang dilihat berdiam diri terhadap tohmahan yang dilontar kepada Raja-Raja Melayu. Katanya ini adalah berlawanan dengan prinsip orang Melayu beragama Islam. Bersatu pada 2 Mac lalu meminda perlembagaan parti itu dalam usaha untuk menghalang wakil rakyatnya berpaling tadah. Keputusan itu dibuat pada mesyuarat agung luar biasa Sabtu lalu dengan perwakilan parti sebulat suara menyokong usul untuk meminda perkara 10 perlembagaan bersatu. Artikel itu menetapkan perkara berkaitan peletakan jawatan dan pemecatan ahli parti. Presiden PAS Abdul Hadi Awang tegas mengingatkan kerajaan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk tidak hanya melaungkan slogan Madani tetapi tidak mengikuti ajaran Nabi. Hadi berkata begitu susulan cadangan penghapusan pencen penjawat awam dilihat bukan pendekatan yang Madani. Sebelum ini, Jemaah Menteri dilaporkan setuju menetapkan syarat pengambilan penjawat awam baharu berstatus tetap tidak lagi menerima pencen. Bagaimanapun, pencen penjawat awam sedia ada tidak akan terjejas, namun golongan baru dilantik kelak perlu membuat caruman menerusi kumpulan wang simpanan pekerja KWSP. Jabatan Perkhidmatan Awam ketika ini sedang menerajui kajian sistem soraan perkhidmatan awam yang akan menjadi dasar baharu kerajaan khususnya
berkaitan kaedah berpencen penjawat awam. Hadi turut berkata penjawat awam adalah golongan jentera kerajaan yang perlu dihargai khidmat mereka. Menteri Komunikasi Fahmi Fazil menyatakan kad media yang dikeluarkan kepada wartawan bukan lesen yang diperlukan untuk mereka menjalankan tugas. Katanya, kad media yang dikeluarkan Jabatan Penerangan berfungsi hanya untuk memudahkan wartawan mengakses dan menghadiri acara rasmi kerajaan. Fahmi turut mempertahankan semakan berterusan terhadap terma dan tempoh sah laku 2 tahun untuk kad media. Beliau mendakwa menemui seorang wartawan dari organisasi media dalam talian memiliki kad media tamat tempoh semasa pelancaran kod etika terkini pengamal media. Katanya ia antara faktor sedang dipertimbangkan dalam semakan kad media. Semalam, Malaysia kini melaporkan kad media baharu untuk wartawan dari media dalam talian akan mempunyai tempoh sah lebih pendek. Satu laporan kemudiannya memetik Jabatan Penerangan sebagai berkata, ia sedang menyemak SOP bagi pengeluaran kad media. Kad media untuk wartawan tempatan biasanya sah selama 2 tahun, manakala wartawan bekerja dengan organisasi media asing diberikan pas setahun. Bekas Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang, P. Ramasamy memohon Mahkamah Sivil menolak tuntutan balas pendakwah Islam Zakir Naik terhadap 3 kenyataan yang didakwa berunsur fitnah. Peguam Ramasamy, Shamsher Singh Tin, mengesahkan bahawa permohonan itu difailkan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini. Pada Januari, Zakir Naik memfailkan tuntutan balas itu susulan saman fitnah Ramasamy sendiri terhadap Zakir yang difailkan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 3 Disember tahun lepas. Kedua-dua personaliti itu pernah bertelagah di mahkamah sebelum ini dan Mahkamah Tinggi pada November tahun lalu memerintahkan Ramasamy membayar 1.52 juta ringgit sebagai ganti rugi dan kos kerana didakwa memfitnah Zakir. Saman fitnah Ramasamy terhadap Zakir yang sedang berjalan adalah atas dakwaan bahawa Ramasamy adalah musuh terbesar Islam. Mengikut afidavit menyokong bidaan untuk membatalkan tuntutan balas Zakir, Ramasamy berhujah bahawa pendakwah itu dihalang oleh undang-undang daripada memfailkan tuntutan balas kerana ia membangkitkan perkara yang sama yang telah diuruskan oleh Mahkamah Sivil dalam keputusan 1.52 juta ringgit. Ahli Bersatu Badrul Hisham Syaharin menafikan beliau dan seorang ahli parti itu, Muhammad Zahid Mat Arif, menghina Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dalam satu rakaman video yang tular. Badrul yang juga dikenali sebagai Cikgu Bart berkata, tiada mana-mana bahagian dalam rakaman video selama 5 minit itu beliau dan Zahid menghina Yang di-Pertuan Agong berkait dakwaan dibuatnya mengenai Sultan Ibrahim memberi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebuah kereta. Malah katanya dalam sidang media di luar Bukit Aman, mereka membela Yang di-Pertuan Agong menerusi rakaman itu dengan menjelaskan kepada orang ramai bahawa baginda adalah harapan rakyat untuk menyelamatkan negara ini. Badrul juga mendakwa siasatan polis terhadap dirinya dan Zahid adalah satu bentuk intimidasi dan bertentangan dengan perlembagaan yang menjamin hak kebebasan bersuara. Pada Isnin lalu, Ketua Polis Negara Razaruddin Hussein mengesahkan polis menyiasat Badrul dan Zahid yang juga bekas setiausaha politik Mahathir Mohamad. Razaruddin berkata mereka disiasat mengikut Seksyen 4-1 Akta Hasutan 1948. Sekian untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstab News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstab Malaysia dan subscribe YouTube Netstab TV. Netstab Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Mirakilah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.